Hello, Assalamualaikum guys. So, welcome back to my channel. Nama aku Amir Rusli. So, aku sebahagian daripada slav.my. So guys, untuk kita punya video kali ni aku buatkan khas untuk korang, which is korang sendiri boleh baca daripada tajuk kan. Apakah itu reshipper, ataupun aku nak kongsikan lah macam mana aku ship ataupun aku kiranya aku hantar barang daripada overseas bawa balik ke Malaysia. So for those yang kiranya item-item yang aku dapatkan daripada overseas, aku hantar balik ke Malaysia. Most of yang korang tahulah, which is kalau untuk kat Malaysia ni, especially kasut lah. Kasut kita boleh dapatkan melalui Sneaker, kita boleh dapat daripada JD Sport, melalui Hoop Station, daripada Foot Locker. Tapi kalau macam daripada overseas, kalau let's say lah korang nak shopping lah daripada overseas kan, tak kisahlah apa-apa item, macam mana korang nak bawa balik ke Malaysia kalau let's say barang tu tak boleh buat direct shipping. That diorang hanya ship dalam country diorang sahaja. So hari ni aku nak share kat korang lah sikit sebanyak macam mana. Ni based on pengalaman aku lah selama aku dah jual kasut. So aku ada juga selain daripada Malaysia, aku dapatkan daripada outsource daripada overseas dan untuk bawa balik ke sini. Sebab maklum lah, kadang-kadang untuk setengah kasut tu kita tak dapat kat Malaysia kan. So nak tak nak kita kena dapat daripada overseas. Tapi mesti korang pernah terfikir kan, macam mana nak bawa balik kan. And then kemungkinan macam mana untuk pembayaran tax. Sebab kalau korang tahu, kita kalau macam import goods daripada luar, kita akan dikenakan tax. Hari ni aku nak share lah sikit sebanyak macam mana korang boleh kurangkan tax tu. Meaning that korang boleh kena bayar juga tax, but at the same time korang boleh kurangkan tax korang tu. Sebab ni semua adalah untuk risiko masing-masing lah. Setakat yang aku pakai untuk beberapa reshipper ni, so far tak ada isu lah. Cuma mungkin ada satu kot ada satu lah kot isu. Before that, aku nak tunjuk dulu apa yang aku pakai hari ni. Okay, so as korang boleh tengok kat badan aku sekarang ni, aku pakai baju Johor Streetwear. Supposedly kita akan ada event lah dekat Johor, tapi disebabkan PKP, event terpaksa dibatalkan. But insyaAllah lah, kiranya mana tahu ada rezeki kan, akan ada event. So this actually t-shirt ni adalah by Kakal for that event, particularly diorang yang organize, ataupun to any our local punya sellers, just to give them, to naikkan lah, untuk support kita punya local punya brand. Like previous punya video untuk kasut cake. So for this video aku pakai Johor Streetwear daripada Kakal. Best part dekat bahagian belakang kan. Tu dia, Murakami. Okay, so korang boleh check out diorang punya IG. So might be diorang akan release lagi diorang punya merchandise yang upcoming. So kita support lah kita punya local brand. Asyik pakai yang brand-brand besar je, asal brand Malaysia tak bagus pun. Come on guys. Okay, untuk support diorang, sikit sebanyak diorang boleh keluarkan lagi untuk design-design yang menarik. So tanpa kita leceh-leceh, jom kita pergi kepada kita punya tajuk hari ni. Reshipper tu basically ada 3 lah reshipper yang aku selalu pakai. Tapi dalam 3 ni ada satu. Kenapa aku pilih dalam antara 3 ni adalah satu, dia ada pros and cons dia. Dia ada trick dia lah di mana korang nak pakai ni. 3 ni okey, tapi aku akan listkan. Sebab kalau korang tengok pada video aku yang sebelum ni, aku ada pernah share tau, yang di mana aku receive kasut tu daripada this particular punya reshipper. Sebab apa? Reshipper ni membuatkan jadi pilihan aku. Ada perbezaan dia lah. Jadi aku akan tunjuk kat korang step by step dekat PC. Kiranya aku akan buat screen punya recording. Aku akan masuk lah macam mana korang boleh pakai reshipper ni, dan korang boleh start lah kalau korang ada nak fikir nak shopping daripada sana. Semestinya kasut saja guys. Anything yang korang nak beli daripada overseas, for that particular country, that particular punya negara yang korang nak shopping, diorang boleh ship ke negara tu, yes, korang boleh pakai. So yang first adalah buy and ship. Pertama adalah buy and ship. Second, aku pakai Com Gateway, aku akan letak nanti. Yang third, aku pakai VPOS. Tapi antara 3 ni, yang antara paling aku minat adalah buy and ship lah. Kau tahu sebab apa? Kau rasa sebab apa? Okay, buy and ship adalah yang paling murah lah. Rate dia paling murah. Tapi lagi 2 ni, nak kata mahal sangat, tak adalah mahal. Kenapa membuatkan dia mahal? Ada sebab, okay? Kalau macam untuk buy and ship ni, dia murah, tapi yang kekurangan dia adalah di mana shipment tu lambat guys. Serius lama, ambil masa. Boleh tarik sampai ke sebulan,
Normally shipment yang aku pakai back and ship daripada since aku order daripada overseas balik ke Malaysia takes around 3 weeks lah, 3 minggu. Tapi dia punya rate dia kiranya okey. Kalau let's say korang memang nak buat untuk menjual, korang nak jaga costing korang, memang kena pakai buy and ship lah. Tapi kalau let's say korang ada customer yang memang, bang saya nak cepat bang, nak bawa pakai untuk wedding, nak bawa pakai untuk event, let's say dia request, korang bolehlah quote dia pakai antara dua ni. Antara dua ni dia hanya ship pada satu country. Dan yang aku mention tiga-tiga ni mostly diorang cover untuk US, Australia, Japan dengan UK. So korang boleh pilih lah. Kalau let's say korang shopping dekat UK, korang boleh hantar ke address alamat receiver ni. Mungkin korang tengah pening kan, macam mana ni? Kan? Macam tak faham kan apa yang aku sembangkan ni. Basically receiver ni adalah middleman lah. Middleman meaning that, contohlah kau nak beli daripada overseas tapi item dia tak boleh ship direct Malaysia. So macam mana kau nak bawa balik ke Malaysia? Dia orang hanya boleh ship ke dalam negara dia saja. So yang aku cakap, diorang support this kind of region ataupun negara, meaning that this middleman dia ada dia punya warehouse dekat sana. So bila kau ship, contohlah kau beli item daripada UK, and then kau nak kena ship barang tu dalam UK juga. So nanti kau boleh access through website yang aku list down ni. Nanti aku akan tunjuk satu per satu, dan kau boleh pakai di mana item tu akan hantar ke dulu. Korang kena gunalah address. Normally bila korang register website tu, dia akan bagi unique address tau. Unique address meaning that nanti korang mark in dekat address untuk dihantarkan tu. So once korang dah buat purchase, dia akan hantar ke address tu. So macam mana daripada sana korang nak bawa balik sini. So jom aku ajar satu per satu. Dan step tu aku akan guna untuk buy and ship. Okay. Okay, so untuk buy and ship ni, first korang buka dulu dekat dia punya website. Sekejap aku set untuk screen recording dulu. So first korang pergi dekat website kiranya buy and ship. Kau pergi kat Google, type buy and ship. So bila kau dah type buy and ship, tekanlah buyandship.com.my ni. Kau go. So kat sini kau nampak dia punya main punya website lah. Okay, first korang kena sign up dulu lah. Kalau korang tak ada account, sign up dulu. So ni aku tunjuk korang lah. Aku create baru So korang masukkan untuk korang punya last name. So macam aku screen up. Okay, email has been sent to your address. Alright, so kau kena pergi pada Gmail untuk verify dulu. Okay, so lepas korang dah verify, tekan ni, please click to complete registration. Okay, please log in to verify. Dah kata okay, dah siap, dah settle. Masuk aku punya email tadi dengan password aku masuk tadi. Log in. Okay guys, so macam korang boleh tengok sekarang ni tau. Korang boleh tengok dekat sekarang ni, once korang dah register, dah siap, korang nampak tak dia bagi korang satu user ID, which is yang kalau macam untuk aku punya ni MYPKWJRY. Benda ni penting tau. Sebab apa? Benda ni adalah untuk kau punya consider unique number kau lah. Tak faham lagi kan? Tak apa, aku tunjuk kau next macam mana. So ni just untuk normal punya lah. Macam mana send activation code. Okay, ni semua aku dah set up semua. Aku akan tunjuk korang yang untuk next punya macam mana kan. So kat sini dia bagi tau kiranya untuk address. Setiap orang dia ada unique code yang masing-masing. So macam aku punya kat sini, korang boleh tengok untuk US. Ni adalah country yang diorang kiranya diorang support. Korang boleh tengok ada US, ada UK, ada Japan, Korea, China, Australia, Italy, Thailand, Indonesia, Canada, Hong Kong. Dan make sure korang updated tau dengan diorang punya announcement. Sebab setengah negara kiranya diorang ada diorang punya rules and regulation lah. Macam baru ni yang untuk UK. Yang kalau korang nak tahu, UK dia ada Brexit, di mana kalau item hantar selain daripada overseas, selain daripada UK, menghantar ke dalam UK, dia akan dikenakan VAT. Sebab apa? Diorang dah separate dah sekarang ni, kiranya UK dengan kiranya Europe. So tu yang membuatkan dia separate kat situ. Okay, so macam ni selalunya aku guna untuk US dengan UK lah kebanyakannya. So korang boleh tengok lah kat sini aku ada aku punya address yang sama. So every time korang nak membeli barang, korang hanya masukkan, kalau let's say dia ada first and last name. Last name ni penting guys. Last name ni macam aku punya ni adalah penting. Sebab apa? Bila korang nak go through kan untuk item, dia kena ada ni
kena ada unique number ni. Kalau korang letak macam aku letak Muhammad Amir Faris je, item tu sampai ke tempat dia orang, memang dia orang tak layan lah, senang cerita. Okay, so ni adalah dia punya basic lah. So make sure korang follow step by step yang ada dekat sini. Kalau macam alamat dia, follow lah 138. Normally kalau macam untuk US ni, kalau untuk buy and ship ni semua sama je lah. Dia tak ada beza apa. Yang beza hanya pada korang punya unique code number. So korang janganlah pakai aku punya unique code number. Kalau korang nak pakai, korang bagi tahu kat aku. At least aku tahu ada barang free. Okay, so bila dah tahu yang ni, korang follow. Okay, next. Contoh, bila once korang dah buat pembelian barang, mestilah korang dapat tracking number, betul tak? Bila lah korang dah buat purchase daripada satu website, menghantar ke US, korang dah masukkan detail ni semua, korang dapat tracking number. Your order have been processed and on the way for delivery. Contoh korang dapat email macam tu. So bila dia bagi tracking number, korang check balik apakah tracking number dan dia courier service yang diorang pakai dekat sana. So kat situ bermulanya korang kena buat declaration ataupun add shipment dekat buy and ship. Okay, tempat dia adalah sebelum tu guys, korang boleh nampak lagi satu, dia ada my address. My address ni adalah untuk alamat lah, untuk hantar. Nanti korang masukkan lah, kiranya kat sini ada my address, korang masukkan lah address. Sebab macam ni address rumah aku. Buat apa korang nak tahu, betul tak? Okay, so bila korang dah buat order, kat sini korang boleh tengok click here to add new shipment. Okay, click here to add new shipment. Kat sini lah korang nak kena buat declaration untuk item korang. So kalau let's say korang pilih untuk menghantar ke US, macam tadi aku dah pilih untuk menghantar ke US, aku dapat email, aku dah buat purchase tu, aku akan pilih kat first dekat atas ni adalah Portland, Oregon, USA, tax free. Sebab alamat dia adalah kat Portland. So bila dekat sini overseas couriers ni, korang boleh pilih. Normally korang pakai UPS, DHL, bergantung lah, korang tengok lah kat mana korang punya confirmation email tu dihantar kat mana. So ni kat UPS. And then untuk tracking number, follow yang sama tracking number yang korang dapat tu, masukkan dalam ni. Kalau let's say dia pakai UPS, masukkan tracking number. Contoh aku buat je lah tracking number yang ada sebelum ni. Okay, aku masukkan kat sini. And then untuk produk and kategori, produk kategori ni bergantung kepada apa produk yang korang beli. Kalau korang beli home living, sporting, pilih lah. So normally aku pilih apparel, shoes and accessories. Sebab ni lah barang yang aku selalu shopping daripada overseas. Subkategori, kalau perempuan, man. Selalunya man and woman lah. So product name ni bergantung pada item yang korang beli. Kalau let's say korang beli t-shirt, apa-apa t-shirt, bagilah nama t-shirt tu. Kalau korang beli kasut Nike, letaklah nama Nike, Nike Dunk Low ke, Nike Air Jordan 1 ke, apa-apa yang berkaitan nama dia, tak payahlah spesifik sampai siap Shadow 2.0, tak perlu. Hanya perlu nama basic kasut tu saja. Okay, jangan risau. Dia ni setakat aku pakai, alhamdulillah okey. Yang macam cakap satu isu tu, apa isu dia? Isu tu tapi dah settle lah. Isu tu basically item yang aku ship tu aku sampai. Sebab kita tak boleh nak control tau barang ni. Sebab tu aku cakap dia ada risiko dia. Sebab kita pakai third party, and then kau hanya boleh contact melalui customer service. And then normally aku sampai item aku semua okey. Setakat ni tak pernah lagi lah hilang ke. Alhamdulillah okey. Cuma satu kali tu je. Kali tu aku sampai barang tu guys, kotak hancur guys. Kotak barang tu hancur, kotak kasut tu hancur. So memang pening juga sebab yelah, bila kita ni kat Malaysia ni, kotak ni memang very important lah. So bila kotak tu hancur, aku bila receive tu pun hati pun hancur juga kan. So aku contact diorang, kenapa jadi macam ni? So happen that rupanya workers dia kat sana. Sebab diorang tracking tau, diorang track barang kau sampai tu macam mana keadaan dia. So barang tu dia ada double box. So bila sampai dekat dia, hantar kat sini, orang kat sana buka. Dia punya warehouse address dia buka tau. Semua buatkan hancur. So aku tak nak panjang-panjangkan, macam cakap tu ada risiko dia. Tapi setakat ni aku boleh katakan out of 50, mungkin satu kali je lah kena macam tu. Setakat ni yang lain semua tak pernah kena lagi lah. Okay, so produk ni kau dah clear. Contoh ada KSB Danglo, produk Earl apa dia, quantity, letaklah satu. Produk Earl ni kosong tak apa. Okay guys, yang unique price ni penting Unique price ni penting, korang nak declare berapa untuk item korang. Kalau let's say korang nak declare bawah 500 boleh, tapi risiko sendiri-sendirilah. Kalau let's say item korang harga 600, 600 korang declare bawah 500 okey lagi lah. Tapi kalau let's say barang harga 4,000 ke 5,000 ke, kalau korang berani untuk shopping harga macam tu, nak guna third party, risiko kat tangan sendiri guys. Okay, so macam ni aku hanya hajar korang macam mana nak pakai reshipper ni. Okay, apa benda pula keluar ni, jackpot pula. Okay,
So kat sini macam kalau let's say korang nak buat declaration bawah 500, letak je $70 untuk satu item. So kat sini aku letak add a new item ni kalau korang ada nak kiranya dalam satu tracking tu ada beberapa item berlainan, korang boleh letak lah. Okay, so kat sini macam ni korang perasan ada additional 3% total declared kan. Yang ni kalau korang nak ambil insurans lah. Normally aku tak ambil lah. Kalau barang korang memang value tinggi, korang boleh ambil lah, terpulang. Okay, kemudian I agree, submit. So dia tulis shipment added. So bila shipment added, maknanya kau dah key in dalam sistem dia. Kenapa perlu buat? And then benda ni kena buat sebelum item tu sampai ke address yang korang letak tu. Sebab kalau sampainya item tu dulu, korang tak buat benda ni, benda tu lambat proses. So make sure once korang dah dapat tracking number, dah dapat korang punya order punya confirmation email, terus declare. Sebab apa? Bila once dia dah sampai, benda ni dah dalam sistem, diorang akan terus update dekat korang. Once barang tu dah sampai, korang boleh tengok juga pada tracking. Kalau let's say pada UPS tu, korang boleh tengok pada tracking dia, item korang dah sampai, korang boleh nampak lah dekat sini item tu has arrived at overseas warehouse. So kat sini korang tak payah buat apa-apa lagi guys. Once korang dah receive benda ni, korang chill je dulu. Sebab apa? Dia akan buat automatic, di mana daripada US punya warehouse, dia akan hantar transit tempat yang kiranya tempat dia punya warehouse yang besar sebelum diorang distribute ke end punya customer. So kat arrive at warehouse address, overseas warehouse ni, chill je dulu. Next dah kata dia send out from overseas warehouse. Once dah sampai arrive at HK warehouse, barulah korang kena ada take action, di mana untuk buat pembayaran shipping. So kat situ memang dah fix lah, sebab dia dah timbang guys semua untuk berat berapa. So untuk buy and ship ni, dia kira per LB. Dia ada dua tau pilihan sekarang ni. Dulu ada satu je, korang boleh buat pakai kiranya satu courier. Sekarang dah ada dua. So korang pilih lah yang mana korang nak, yang mana korang rasa berbaloi, korang boleh pilih. Nanti once sudah settle, korang buat pembayaran, next tunggu je lah barang tu sampai, dan doakan everything in good condition. Okay, so itu sajalah. Kalau macam korang boleh try dulu, sebab benda ni pun aku try juga. Aku pun awal-awal pun takut juga, tak pernah pakai kan. But then after dah try a few times, quite best jugalah. Meaning that kau boleh bawa balik lah item daripada overseas, macam aku cakap tu. So tu adalah untuk sikit sebanyak aku punya sharing untuk video kali ni. So kalau korang suka, make sure korang like, korang boleh subscribe, share dekat kawan-kawan korang kalau benda ni bagi manfaat kat korang. So nanti kalau korang ada idea apa-apa yang korang nak aku share, boleh just suggest. Nanti aku akan baca korang punya komen, aku akan cuba usahakan lah. By the way, mesti korang rindu untuk review kan. Kita akan cuba untuk next video guys. Okay guys, so kepada yang tengah melihat, yang mana tengok video ni, thanks for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Dan jangan lupa guys, follow aku punya IG shop slaf.my. Assalamualaikum.